personally, I see it's something like what we have before, the e-Kasih. Why do you keep on wanting to have changes? Buat 3 tahun, tukar. It creates a lot of problem. And also, I don't know whether you all, the media has feel in, but practically the moment you feel in, you bogelkan diri sendiri. Lawan, tetap lawan. Saya nak jawab sedikit yang selalunya menjadi orang kata ialah persoalan lah, kan. Satu yang selalu ditimbulkan ialah soal keselamatan. Takut nanti bocor, nanti maklumat saya hilang. Abang Mak senyum. Selalu bocor dan sebagainya lah, kan. Satunya, maklumat yang ada dalam padu ni memang telah pun diberikan oleh rakyat Malaysia. Memang dah ada dalam padu pun. Kerana kita kan ambil daripada 300 pangkalan data kerajaan. Kita ambil daripada Jabatan Pendaftaran Negara, kita ambil daripada KDN, kita ambil daripada JPJ, kita ambil daripada BRIM, STR, kita ambil daripada Zakat, kita ambil semua. Jadi data itu memang telah ada. Kita ambil daripada Perkeso, kita ambil daripada KWSP, daripada e-Kasih, ada semua. Jadi data-data itu, gaya dia nanti kalau saya bagi hilang, kamu memang dah bagi pun. Memang dah ada kat situ pun. Cuma untuk membantu kita memastikan bila kita nak bagi bantuan bersasar nanti itu, ia menyeluruh dan dia lebih mudah dilaksanakan, kita perlukan data-data itu dikemas kini. Supaya contohnya kalau dulu alamatnya di Kelantan, sekarang duduk dekat Putrajaya, tolonglah beritahu. Sebab alamat di IC mungkin di Kelantan, tapi duduk di Putrajaya. Saya kalau tak tukar IC, masih lagi alamat di Terengganu, contohnya, kan. Jadi sebab itu kita perlukan kemas kini, ya. Jadi dia tak timbul sangat soal saya tak nak bagi data saya kepada kerajaan ni, nanti akan hilang. Kita bagi data masa main game, kita bagi data masa kita tengok Facebook, kita bagi data kat Google, kita bagi data dekat bank, kita bagi data segala-galanya pun. Jadi sementara saya pun orang IT jugalah, saya faham lah pasal data semua ni. Sementara kita memang betul-betul nak jaga data kita, tetapi janganlah sampai kita mempengaruhi orang yang sepatutnya dapat bantuan, dia tak mendaftar. You tak perlu dapat bantuan, you rasa you okay, you tak nak, tak apalah, yang tu, kan. Tapi soal tak nak bagi data ni sebenarnya dalam keadaan kita hidup yang memang kita berkongsi data. Soalnya ialah pertama, sama ada sistem itu selamat ataupun tidak, dan yang kedua, apakah tata kelola yang ada untuk menangani kalau ada kebocoran maklumat atau data, dan apakah hak saya sebagai pengguna atau rakyat dalam melindungi data. Baik. Sebab tu saya nak jawab yang kedua. Yang pertama tadi soal nak bagi data semua. Data memang bagi. Ini PBT ni data rakyat. Bersebab sepah ada kat PBT. Macam-macam ada, kan. Practically everything, information on you, your bank account, your house, everything you telanjangkan. Check. Lawan. Tetap lawan. Baik, yang kedua, dari segi keselamatan, saya dan pasukan itu daripada DOSM, daripada Kementerian Ekonomi, daripada Jabatan Digital Negara, daripada Agensi Cyber Security Negara, NAKSA, daripada CSM. Bila kita melihat dan kita nak mengukur lah, langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan sistem dan data, dia bermula daripada perancangan sehinggalah pelaksanaan, sehinggalah coding, the actual source code itu sendiri, kan.
Kalau dekat media sosial lah, kita akan dengar banyak-banyak orang yang terpaling IT ni lah. Dia cerita pasal ni kan. Betul lah, saya faham lah. Itu hak masing-masing lah kan. Tapi sebenarnya, pada pandangan saya, langkah-langkah yang telah diambil itu telah menepati piawai antarabangsa pun. Ada beberapa perkara yang orang tanya, kenapa macam itu, kenapa tak boleh macam ini. Contohnya, orang tanya, kenapa bila saya daftar, saya tak boleh tengok semua automatik daripada LHDN, semua tu, semua data tak ada kat situ. Kenapa saya kena masukkan sekali lagi? Kerana kita perlu mengimbangi di antara memudahkan orang menggunakan sistem dengan aspek-aspek keselamatan. Kita membina arkitektur data itu dengan menentukan lapisan-lapisan yang berbeza-beza supaya kalau ada pun cubaan untuk memecah masuk, dia terhenti di lapisan pertama. Daripada lapisan pertama tu ada lagi lapisan kedua, ada lagi lapisan ketiga. Kalau kita bagi selapis saja, maksudnya masuk saja boleh tengok semua data yang kerajaan ada. Sementara itu memudahkan orang pengguna. Dia kata, okeylah, saya tak payah nak isilah apa, tapi dia akan menyebabkan kita hanya ada satu lapisan. Dan kalau ada satu lapisan saja, risiko penetration itu, attack itu akan lebih tinggi lah. Saya tak boleh nak cerita semua. Sebab bayangkan, kita buat rumah, kita buat peti besi semua ni kan, supaya orang tak pecah masuk rumah kita. Kalau kita pergi cakap kunci dekat mana, peti besi dekat mana, bodohlah namanya. Memang orang tahulah macam mana nak pecah masuk. Jadi itu kesukaran yang kami ada. Bila orang tanya begini, begitu, kenapa gini, sementara kita boleh bagi jawapan yang menyeluruh bahawa piawai itu telah dicapai. Bahawa desain dan arkitektur itu telah pun diambil kira untuk meminimalkan risiko kebocoran. Kita sebenarnya tak boleh nak bercerita secara terperinci kerana itu akan compromise the system, kan? Sebab itu dia pergi kepada perkara ketiga. Kalau orang tanya, kalau saya jadi saudara-saudari, saya mungkin angkat tangan, saya tanya, macam tu mampulah kita kena percaya cakap menteri bulat-bulat. Saya tak percaya juga. Menteri kata selamat, saya kata tak selamat juga. Sebab itu kita kena tengok kepada rekod kebocoran sekarang. Daripada dilancarkan 2 Januari sampai sekarang, ini berapa bulan 23 Mac, memang ada pelbagai cubaan untuk memecah masuk. Yang biasa itu termasuklah DDoS. Yang nak akses daripada tempat-tempat tak masuk akal. Contohnya daripada Alabama, USA. Tak masuk akal. Tak adalah ramai sangat orang kita, tapi sampai berjuta kali nak masuk kan. Yang itu semua kita ada rekod. Cubaan itu banyak, tetapi sehingga sekarang masih lagi kekal selamat. Jadi kalau kita sebab itu saya minta supaya bila kita bercakap mengenai kebocoran data, kita bercakap mengenai maklumat dan sebagainya ni, saya faham kebimbangan itu kerana memang ada kebocoran sebelum ini. Tapi kalau yang bocor itu daripada telco, janganlah marah kerajaan. Kena marah telco lah. Jangan oleh kerana kita mengalami kebocoran maklumat dengan syarikat swasta, tapi yang dituding jari ialah kerajaan. Marah dekat telco lah. Saya tak nampak lagi contohnya ada rakyat Malaysia yang mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana syarikat swasta yang banyak berlaku kebocoran maklumat ini. Saya tak nampak. Sedangkan ada undang-undang yang membolehkan. Tujuan saya cucuk macam itu supaya kita berpada-padalah dalam kita memberikan pandangan kita mengenai semua ini, kerana kita tidak boleh sampai alpa bahawa keberadaan satu pangkalan data utama yang bersepadu adalah cukup penting untuk rakyat.
Jangan kerana pengalaman kita dengan syarikat swasta yang sana sini yang bocor ataupun dengan jabatan kerajaan sebelum ini yang pernah ada bocor, itu menyebabkan kita menolak terus apa-apa langkah untuk mempunyai satu pangkalan data bersepadu, sedangkan pangkalan data bersepadu itu akan membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai program yang akhirnya menambah kebaikan yang sangat baik, yang sangat besar kepada rakyat kita. Jadi I'm not saying that kita boleh bagi jaminan. Ada orang tanya, saya tweet saya tak nak isi selagi kerajaan tak bagi jaminan. Cuba kau pergi minta jaminan dengan Microsoft, dengan Google. Mana ada sebarang sistem IT di dunia ini yang memberi jaminan tidak akan ada risiko kebocoran. Semua ada. Hacker ni memang kerja dia lah. Dia nak hack. Dia akan cuba cari jalan lah. Sebab itu kita kena tengok risiko-risiko apa yang lebih tinggi yang membuka jalan kepada hacking. Satu risiko utama contohnya, kalau menggunakan third party vendor, kontraktor luar, risiko dia tinggi. Kerana dia tidak tertakluk kepada undang-undang penjawat awam. Penjawat awam kami semua ni, semua tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi. Kalau ada saja kebocoran, kami masuk penjara. Kalau ada orang buat laporan, siasat-siasat dia yang bocorkan, masuk penjara terus. Syarikat swasta, yang kita dengan bank, kita dengan telco, mereka tidak tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi. Yang orang kata perlindungan data peribadi, PDPA semua ni kan. Kalau bocor daripada syarikat swasta, sebab data syarikat swasta itu tidak dikelaskan sebagai Akta Rahsia Rasmi. Data kerajaan, semua Akta Rahsia Rasmi. Ambil borang semua ni, data ni semua Akta Rahsia Rasmi kan. Jadi kalau contohnya, kalau bocor daripada padu, ada laporan polis. Polis pun pergi siasat. Dia siasat, dia tengok, saya bocorkan, masuk penjara lah aku. Tapi kalau swasta, dia tak begitu. Kerana dia di bawah akta lain. Dia ada perlindungan data peribadi kan, Akta Perlindungan Data Peribadi. Kalau ada bocor, kena buat laporan kepada polis ataupun terus kepada Pesuruhjaya Data Peribadi. Pesuruhjaya Data Peribadi akan siasat ataupun polis akan rujuk kepada. Kemudian kena tunjukkan pula, kalau nak ambil tindakan, kena tunjukkan pula bahawa pihak swasta itu leka atau cuai atau sengaja, baru dia ada liability. Kalau tak ada, dia tak ada liability. Jadi bagi saya, sebab itu segala yang kita ada sekarang dari segi akta, dari segi langkah yang telah diambil, sebenarnya memadai untuk kita cuba sedaya upaya melindungi